Anisha ni dia tak, line dia tak ni kot. Okay. Rizana. Anisha terkeluar pula. Okay, kita buat ulang kaji sikit bahagian yang ini. Okay, yang praktis kediri 1.1a. Tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pun boleh ubah. Macam mana kita nak tahu ungkapan kuadratik tu satu pun boleh ubah? Ingat tak? Ungkapan kuadratik. Ungkapan kuadratik dalam satu pun boleh ubah. Apa dia punya bentuk untuk ungkapan kuadratik? Ingat tak? Bentuk yang kena ada huruf A, B, C tu. Dengar tak ni? Dengar tak? Allah Akbar. Hampa dengar tak ni? Anisha? Dengar? Hampa ni respon lah sikit. Okay. Ungkapan kuadratik dalam satu pun boleh ubah. Ingat tak? Tak ingat cakap tak ingat lah. Cikgu ingatkan. Ungkapan kuadratik dalam satu pun boleh ubah. Bentuk ungkapan kuadratik. A, X kuasa 2 tambah B, X tambah BX tambah C. Itu bentuk So, kita tengok soalan satu ni. Adakah dia ungkapan kuadratik dalam satu pun boleh ubah? Ya atau bukan? Ya. Okey, ya. Kita ada A. Maksudnya kuasa 2 ni. B tak ada, tak apa. Tapi dia ada C. Janji dia ada A atau B sahaja ke A sahaja pun dikira ungkapan kuadratik dalam satu pun boleh ubah. Okey. Yang penting kena X dan X. Okey. Jangan huruf yang berbeza. Okey, macam mana untuk soalan E? Okey, soalan E ni ya atau tidak? Tak. Ya atau tidak? Tak. Bukan tak tahu. Ya atau tidak? Pilih Kan. jawapan. Awak tengok bentuk dia. Bentuk dia mesti kuasa berapa? Negatif 2. Mesti kuasa 2 dan mesti positif. So bermaksud sebab ini kuasa 3, maka dia bukan ungkapan kuadratik dalam satu pun boleh ubah. Boleh faham nah? Kalau kuasa 2, yes. Tapi kalau kuasa 3 ataupun contoh lain yang ni. Okay, yang ni ya atau bukan? Bukan. Okey, bukan juga. Sebab apa? Kalau awak tengok dia punya apa? Dia punya kuasa kat sini adalah pecahan. Dia mesti positif 2. Okey tak? Okey, bagaimana dengan C? Ya atau bukan? Bukan. Okey, bukan juga. Sebab apa bukan? Sebab dia ada 2 pun boleh ubah. Apa pun boleh ubah dia yang awak nampak kat sini? Y dengan X. Y dan juga X. Okey, good. Okey. So, okey, untuk soalan I ni, awak mesti tukar dulu. Awak mesti kembangkan dulu N ni masuk ke dalam. So, apa awak akan dapat? N dengan N, okey, bila jumpa satu nombor ataupun boleh ubah yang jumpa kurungan, awak kena darab masuk ke dalam. So, N, kalau darab N berapa? N kuasa 2. Kuasa 2. Okey, so tolak dengan N darab 2? 2N. Okey, tolak negatif 2N. So, adakah ini ungkapan kuadratik dalam satu pun boleh ubah? Yes, jawapan dia ya. Sebab apa? Awak nampak kat sini, dia hanya ada satu pun boleh ubah dengan kuasa tertinggi iaitu 2. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Bawah ni tentukan nilai, boleh besarkan tak? Sekejap. Ni dia ada zoom. Tu kenapa tu? Okey, tentukan nilai A, B dan C bagi setiap ungkapan yang berikut. Okey, untuk soalan nombor 2 ni.
Apa A dia, B dia, C dia? 2. Okey, A dia 2. Kenapa dia tergedik-gedik kat sini? Okey, A dia 2, B dia? -5. Okey, -5. C dia? 1. 1. Okey. Yang jawab ni siapa? Izati. Izati. Okey, good. Anisha okey tak? Okey. Right. Okey, kita tengok soalan. Okey, soalan H. Soalan H ni A dia apa? 1/3. Okay, A dia 1/3. B dia? Ada tak K kat situ? Dia ada K kuasa 2, tak ada K kan? Kalau tak ada maksudnya nilai dia adalah 0. kosong. Okay, good. C? -2. -2. Okay, faham dah. Bagus. Okay. Okay, good. Untuk I, soalan I. Kalau I ni sebelum awak selesaikan dulu, pastikan mesti dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah Allahuakbar tambah C. So untuk soalan ni, apa yang awak perlu lakukan sebelum awak cari nilai A, B dan C? Kembangkan dia. Yes, kembangkan dengan cara darab masuk ke dalam. So dia akan jadi berapa kat sini? 2 R Kuasa 2. 2 tolak berapa? 5. 2 kali 3. 2 kali darab bukan tambah. So 2 kali 3 berapa? 6. 6. So 6 R kat sini. Right. So A dia apa? A dia 2. A 2. B 6. 6. 6 ke? Tengok balik B. Tengok balik B. B Negatif. kat sini. Sudah. Kenapa tu? B apa? -6. Yes, -6. Tolong tengok simbol depan negatif kena tulis. Positif tak payah. C dia berapa? 3. C ada tak kat sini? Kalau tak ada, 3. Mana awak nampak 3? Yang ni kita dah kembangkan tau. Kembangkan kita dapat ni. So, di sini bermaksud C kita ada tak? Yes, C kosong. Sebab tak ada nilai dia kat sini. Boleh? Okay, yang ni 2 ni yang kita belajar minggu lepas tau. Apa dia ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah dan juga nak tentukan nilai A, B dan C. Sebab apa? Bila kita tahu nilai A, nilai B, nilai C ni, kita boleh cari punca dia. Punca untuk suatu ungkapan. Nanti kita akan masuk yang tu. Okay. Untuk hari ini, kita nak mengenal fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu dan seterusnya memerihalkan ciri-ciri fungsi kuadratik. Okay. So awak kena tahu apakah perbezaan antara ungkapan dengan fungsi. Okay. So kalau tengok nota di bawah ni, dia kata ungkapan kuadratik ditulis dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Ni bentuk apa cikgu sebut selalu? Dipanggil bentuk? Yes, good. Bentuk Okay. Manakala kalau fungsi, yes. Kalau fungsi, kalau fungsi, dia mesti ada fx. Okay. Dan dia ada apa? Sama dengan. Kalau ungkapan, dia sekadar AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Tapi kalau fungsi, fx sama dengan. Di mana fx ni adalah merujuk kepada y. Okay. So yang ni nanti awak akan salin nota, cikgu akan letak dalam Telegram sekejap lagi lah. Okay. Jangan lupa tulis tarikh, hari dan juga indeks. Indeks dia cikgu bagi tahu nak tulis apa. Okay. So kita nak tengok kenapa dia katakan kita nak kenal pasti fungsi kuadratik ni adalah hubungan banyak kepada satu. Apa maksud hubungan banyak kepada satu? Okay. Sana. Okay. So di sini kalau kita tengok
Okay, kita tengok graf ni. Graf ni, dia bagi mana arahan dia kat atas ni. Berdasarkan graf fungsi fx di bawah. Okay, ni semua graf fungsi sebab dia ada fx sama dengan. Dia ada fx sama dengan, dia ada fx sama dengan. So dipanggil fungsi. Kalau dia sekadar x kuasa 2 tolak 3x tambah 2. Yang ni dipanggil apa? Yang ni dipanggil apa? Bentuk am. Okay, yang mana bentuk am tadi. Ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Sebab dia tak ada sama dengan. Bila dia ada sama dengan fx ni dipanggil sebagai fungsi. Dan awak kena tahu fx di depan ni merujuk kepada y. Fx ni adalah y. Nanti kita tengok kenapa relevannya y ni. Okay. Katakan dia ambil ruler. Okay. Dia kata lukis satu garis yang selari dengan paksi X pada graf B dan C seperti dalam contoh A. Okay, di dalam contoh ni, awak nampak dia letak pembaris dekat, okay, kita ada 2 point kat sini. Tukar colour, Ustaz. Okay. So dia ada 2 point kat sini dengan dekat sini. So bila awak ambil pembaris, awak letak dekat 4 ni. Okay. Okay, yang ni merujuk kepada nilai apa titik kita ni. Titik ni dia berada pada koordinat 4 pada paksi. Ni kan paksi Y. Okay. So kita nak baca dia punya paksi X. Kita bawa ke bawah. Okay, apa yang kita dapat kat sini? Yang ni, apa yang kita dapat dekat sini? So, di sini, okay. Titik ini, bilangan titik persilangan pada Y sama dengan 4 adalah 2. Okay, kita ada 2 titik. So, bilangan titik persilangan kita ada 2 kat sini. Okay. Koordinat titik persilangan. So koordinat dia kalau ikut yang ini adalah, okay, yang ini 44, yang ini negatif 1. Kalau ikut dia di tengah-tengah, antara kosong dan negatif 2 ni tengah-tengah adalah negatif 1. Okay, kalau baca koordinat, kita kena baca paksi apa dulu? Kalau baca koordinat. Awak baca paksi X dulu atau baca paksi Y dulu? Paksi Y. Kita kalau baca titik, kita kena baca dulu paksi X. Contoh yang titik ni 4, okay, pada paksi X dia 4, pada paksi Y pun dia 4. Kita mesti baca first paksi X baru kita baca paksi Y. Okay. Okay. Katakan kat sini. Okay, katakan kat sini cikgu garis dekat 4. So kita ada 2 point kan kat sini. Okay, 2 point kat sini. So bilangan titik persilangan kita ada berapa? Kalau yang ni. Okay, yang ni graf kita. Bila kita lukis satu garisan. Okay, garisan ni dia menyentuh graf pada titik ini dan titik ini. So ada berapa ni? 1. Ada berapa titik? 1. Lagi 1 kat mana? Dekat kanan ni. So 2. Bilangan titik persilangan dia pun 2. Okay, bila kita buat satu garisan dekat sini. Okay. Nanti nak tunjuk kenapa hubungan dia tu banyak ke 1. Okay. So di sini apa dia punya koordinat dia? Cikgu tak pakai pembaris. Kalau tengok ni antara kosong dengan 2 apa di tengah-tengah? Antara kosong dengan 2 tengah-tengah adalah 1. Okay, kalau yang ni berapa? 3. Yang ni berapa? Cikgu point ni. 3. Yes. So apa koordinat ni? Koordinat ni berapa titik ni? Baca titik macam mana? Baca koordinat titik ni. 1, 4 ke 4, 1? 1, 4. Yes, 1 dan 4. Kita baca paksi X dulu baru kita baca paksi Y. Okay, bagaimana pula dengan titik ni? Berapa 3. dia punya koordinat dia? 3, 4. 3 dan 4. Okay, boleh faham tak ni?
Sekarang ni kita nak tentukan bilangan titik persilangan. Okey, yang ni pula. Okey, dia guna 4 kan? Yang ni dia pakai 4, yang ni pun cikgu garis kat 4, yang ni pun cikgu garis dekat 4. Okey, bila cikgu garis kat 4, Allah membaris tak ada. Okey, cikgu garis kat 4. Dia ada berapa bilangan titik persilangan? Sana cikgu tengok what happening. Ada yang cuba masuk tak? Cikgu tak tengok pun, Allahu Akbar. Ustaz. Sebab ada yang apply, minta masuk dia tak pakai MOE kot. Okay, sekarang ni yang ada Azlin, Anisha, Izati. Siapa seorang lagi ni huruf ni? Siapa cikgu tak sebut nama ni? Wan. Wan baru masuk ke lama dah? Baru masuk hari ni. Okay. Cikgu, Syazah pun masuk sekali, cuma kami share. Okay, bagus-bagus. Pergi rumah ke? Okay, good. Oh, Syazah ada sekali. Tak apa, masukkan kehadiran je nanti. Okay. Sambung Alright. Okay, kalau awak tengok, kita buat 2 contoh ni je lah. 2 contoh ni. Bilangan titik persilangan kita 2. Okay, ni 2. Koordinat titik persilangan, kalau awak tengok, dia, kalau dalam koordinat, kita baca X dulu kan. Kita baca X, lepas tu kita baca Y. Kita baca X, kita baca Y. Kita baca X, kita baca Y. Kita baca X, kita baca Y. Apa yang sama kat sini awak tengok? Maksud cikgu X yang sama ke Y yang sama? Y. Okay. Sekarang awak tengok Y adalah sama. So bermaksud di sini, kalau awak tengok balik contoh ni memori saya ni, nilai Y kita adalah 4. Okay, nilai Y kita 4. Dia hubungan dia dengan X, dia ada 1. Macam ni ada 1, -1, 4 dengan 3. So maksudnya ni hubungan, dia contoh kalau dibagi 4 dengan -1, ni dipanggil hubungan banyak. Sebab apa? X dia banyak. Kenapa banyak? Sebab ada 2. Yang Y pula ada 1. So di sini untuk fungsi kuadratik, hubungan dia, semua fungsi kuadratik mempunyai imej yang sama. Okey. Satu lagi cikgu nak beritahu awak, X adalah objek. Selalunya X merujuk pada objek. Y selalunya pada apa dia? Image. Selalunya 2 ni je lah awak kena tahu, objek dan image. Image dia sama, tetapi daripada 2 objek yang berbeza. Okey, ni maksud dia, maksud benda ni. So, jenis hubungan suatu fungsi kuadratik, cikgu nak awak tahu adalah hubungan banyak ke 1 daripada yang eksperimen yang kita buat di atas ni tadi. Okey. Seterusnya, okey tak setakat tu? Apakah hubungan untuk fungsi kuadratik? Cikgu nak tanya. Ada tak ampun ni? Seorang tolong jawab. Apa hubungan fungsi kuadratik? Awak kena tahu. Hubungan dia apa? Hubungan ada beberapa jenis kan? Tak tahu lampu ingat ke tak? Okey. Ada berapa jenis hubungan? Form 2 awak ada belajar. Hubungan 1 ke 1, 1 kepada banyak, banyak kepada 1, banyak kepada banyak. So untuk fungsi kuadratik apa hubungan dia? Yang cikgu pokpek-pokpek dari tadi ni. Okay, awak kena tahu hubungan dia apa? Ni. Banyak kepada 1. Boleh tak? Boleh. Okay, good. Nampak ni malu nak menjawab ke? Okay. So, mengenal fungsi, okay, kita dah kenal fungsi kuadratik. Okay, cikgu nak sajalah nak tanya. Apa dia bentuk untuk fungsi kuadratik? Bagi tahu cikgu. Bentuk ulang kaji sikit. Apa bentuk fungsi kuadratik? Jawab seorang. Apa dia?
X kuasa 2. Yang ni cikgu akan ulang-ulang sebab bagi nampak ingat. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Saya naik bukit ni. Okey. Bentuk am. Kalau fungsi kuadratik. Okey, sorry. Bentuk am ni dipanggil ungkapan kuadratik. Yang ni dipanggil ungkapan kuadratik. Kalau fungsi kuadratik kena ada apa? Ingat tak tadi? Fungsi kuadratik kena ada apa? Fungsi kuadratik kena ada apa? Kena ada f x sama dengan. Okey? Kalau fungsi kuadratik kena ada fx sama dengan. Lepas tu, okey, ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Dalam tajuk fungsi kuadratik ni yang awak kena tahu bentuk am dia. Bentuk am, okey, kalau ungkapan dia hanya bentuk am macam ni je. Kalau fungsi, dia macam ni. Okey. Okay, sekarang kita nak tengok bentuk graf. Graf ni ada bentuk dia. So, kita tengok yang ni Sat. Lambat sikit. Okey. Okey. Fungsi kuadratik bentuk dia macam mana Okey. Kalau kita tengok macam cikgu dah masuk hari tu kejap. Okey, katakan cikgu masuk sekejap cikgu tengok. Okey, maksimum. Okey. Okey, X kuasa 2. Okey, nampak tak? Kalau tak ada kuasa 2, dia berbentuk, kita tengok warna biru ni Kalau tak ada kuasa 2, dia berbentuk linear, garis lurus. Awak tambah je kuasa 2. Okey. Awak tambah je kuasa 2. Alah, kenapa macam ni? Tak cikgu patah apa, cikgu buat lain. Okey. X kuasa 2. Okey, dia akan membentuk apa ni? Yang ni dipanggil kuadratik. Macam muka orang senyum tak? Lebih kurang lah. Sebab untuk kuadratik ni cikgu suka guna senyum ataupun masam. Okey. X kuasa 2 kalau nampak dia akan berbentuk orang senyum. Okey, atau okey. Kalau cikgu letak negatif X kuasa 2. Okay, apa yang awak perasan? Tak gerak Tak. Baik. Okay, Sat. Cikgu kena stop presenting kot. Sat. Okay, Sat. Stop. Cakap kau tidak ampun ni cikgu sampai ke sudah. Okay, jap. Kita present balik. So sekarang nampak tak GeoGebra graphing calculator ni? Nampak? Okay, good. Okay, tengok contoh cikgu bagi. Okay, yang ni delete dulu. Delete. Katakan cikgu masuk X kuasa 2. Okay, bentuk orang senyum. Kemudian cikgu masuk lagi satu. Okay, cikgu masuk satu lagi negatif X kuasa 2. Apa beza? Apa beza dengan X kuasa 2 tadi? Nampak tak beza? Yang graf berwarna oranye dan juga graf yang berwarna biru. Nampak ke tidak ni? Okey tak? Skrin jalan tak? Nampak. Okey. Kalau awak punya nilai A kita berapa sekarang cikgu letak ni? X kuasa 2 A kita berapa? X kuasa 2. Ni boleh contoh.
Ha. Ini tak boleh cantik. Oh, tak boleh. Okey. Kalau tengok X kuasa 2, A kita apa? A kita? 1. Yes, A kita 1. Okey. X kuasa 2, A kita 1. Kalau yang negatif X kuasa 2, X kita adalah, A kita apa dia? Negatif 1. Negatif 1. Okay, good. So di sini kalau kita punya A kita positif, kita akan dapat bentuk senyum. Orang positif kan selalu senyum. Okay, kalau kita punya nilai A kita negatif, kita akan dapat graf kuadratik kita bentuk masam. Boleh ingat tak yang tu? Sebab nanti kita akan jawab beberapa yang menunjukkan awak kena tahu bila graf tu kalau dia bagi awak persamaan yang nilai A positif, dia akan senyum. Kalau nilai A kita negatif, dia akan masam. Okey. Okay, kalau awak tengok, ni contoh dia ni. Okey, kita tengok yang warna hijau. Okey, yang ni cikgu padam dulu. Okey, kita tengok kuadratik yang ni. Okey, graf kuadratik ni. Kalau A cikgu 5, okey, maksudnya positif. Kalau A cikgu 4, okey, kalau awak tengok, dia semakin menjauhi Y ni. Okey. Okey, kalau ni semua positif. Kalau positif dia berada di senyum. Kalau nilai positif dia senyum. Tapi kalau nilai tu negatif dia akan bertukar jadi masam. Boleh tak? Nampak tak kat sini? Nilai ni negatif 2.3 contoh. So 2.3 ni dia masam. Okay, nilai negatif semua masam. Okay. Kalau nilai positif dia senyum. Boleh nampak kan? Okay, cikgu stop sharing Sat. So kita tengok balik kita punya buku teks. Dapat dah belum buku teks awak? Dapat dah. Hari apa? Malam. Malam. Oh, okay. So di sini kita yang cikgu kata tadi, huruf A ni ada kaitan dengan bentuk graf. Okay, bentuk graf melengkung bagi fungsi kuadratik yang macam tadi tu kan senyum atau masam ni, kita panggil dia sebagai parabola. Okay, so bagi graf fx sama dengan 8x kuasa 2 tambah bx tambah c ni, hanya terdapat dua bentuk graf. Bentuk apa? Bentuk graf ni? Istilah apa awak nak guna ikutlah. Tapi kalau cikgu suka guna senyum dan masam. Okey, hanya terdapat dua bentuk graf iaitu sama ada senyum okey ataupun masam. Set. Senyum. Kan? Ataupun masam. Cikgu memang tak pandai melukis sangat. Masam. Boleh tak? Okay, kalau senyum, A kita mesti positif atau negatif? Positif. Yes, mesti positif. That's why dekat sini dia tulis A lebih besar dari kosong. Nombor apa yang besar daripada kosong? 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Okay, bila masa kita masam? Kita masam bila nilai kita adalah A kita adalah negatif. Dia akan bukan menjadi masam. Okay, boleh tak? Dua tu? Boleh. Okay, so ada dua bentuk graf iaitu masam ataupun senyum dan nilai A tu dia tentukan sama ada bentuk graf tu masam ataupun senyum. Okay? Okay, apakah titik maksimum dan titik minimum? Tu dia apa pula benda ni? Apa kita pergi tengok latihan set? Kan apa nak take 5 dulu? Tak pergi masuk balik? Okay, take 5 tu rehat Sat. Awak keluar dulu, sat lagi 10 minit masuk balik. Ke nak teruskan? Ikut cikgu Ikut cikgu teruskan je. Takut awak banyak sangat pula maklumat cikgu bagi. Okay, tak apa. Kita teruskan je lah. Kesian pula awak punya ni. Okay. Right.
Tentukan bentuk graf fungsi kuadratik yang berikut. Okey, kita tengok praktis sendiri 1.1b ni. Tentukan bentuk fungsi graf fungsi kuadratik yang berikut sama ada senyum ataupun masam. Tak jadi pula mata cikgu. Okey. Senyum ataupun masam. Okey. Kita tengok fungsi kuadratik soalan A. Okey, A dengan B, cikgu nak awak letak dekat ruangan chat. A tu adakah bentuk senyum atau bentuk masam? Awak tulis jawapan dekat ruangan chat, boleh? Cikgu nak tengok. Okey. A apa, B apa? Oh, dah banyak dalam ni. Cikgu tak tengok chat, tak nampak. Okey, cikgu nak semua jawab. Okey. Azlin kata, jawapan Azlin yang tu lah. Yang lain, tolong type Ustaz. Okey. Izzati pun dah jawab. Wan, Syazah, Anisha. Wan tu sekali lah dengan Syazah jawapan sebab satu je kan. Azlin dengan Izzati dah faham. Wan dengan Syazah dengan Anisha okey tak? Pada kedak ni kan apa minum. Anisha. Okey cikgu, sekejap cikgu, line pula kacau. Okey. Kan nak buat macam mana? Anisha nak slow, tak apa. Cikgu faham. Okey. Okey, Wan kata senyum dan masam. Okey, cikgu nak tanya Wan. Kenapa awak kata A tu senyum? Kenapa B tu masam? Ikut jawapan kawan. Okay, kenapa senyum? Kenapa masam? Kena tengok apa cikgu kata? Fx. Untuk bentuk graf, kita tengok nilai huruf apa? A ke B ke C? A. Huruf A. Okay, kita kena tengok A. Okay, kalau A kita positif, dia mesti orang positif selalu apa? Orang positif selalu senyum je. Orang fikir positif ni dia akan senyum je. Dia tak ada masam-masam. Kalau orang yang suka fikir negatif ni, muka dia tu tak asyik, tak ceria lah kan. So awak kena tengok, kita nak tentukan bentuk graf kita tu. Kalau dia senyum je maksudnya dia positif. Nilai A dia positif. Kalau nilai A dia negatif, maka dia akan masam. Okey tak? Okay. Alright. So cikgu sambung, cikgu stop start sharing tu kita sambung sharing. Alright. Terima kasih atas respon. Alright, mana ni? Ni dia Allah. Okey. So boleh untuk bentuk. Okay, tadi kita untuk bentuk Okay. Next is apakah titik maksimum atau titik minimum? Apa dia titik maksimum ni? Apa dia titik minimum ni? Okay. Sebab dia kata fungsi kuadratik, kita tahu dia ada bentuk masam dan bentuk senyum. Okay, bentuk masam. A kita kecil ke besar dari kosong? Seorang jawab, besar ke kecil daripada kosong kalau masam? Ataupun kalau tak ingat, A tu mesti apa? Nilai A mesti? Kecil. Negatif. Positif ke negatif? Kalau masam? Negatif. Kita negatif. Alright.
Okey, kalau senyum yang memanjang, A kita adalah apa? Positif. Alright. Okey. Dalam graf kita, okey, bagi lakaran graf fungsi kuadratik, A lebih kecil daripada kosong, maksudnya negatif lah. Okey. Ialah nilai tertinggi bagi koordinat Y dan X1. Ialah nilai yang sepadan dengan Y1. Okey. Bila kita buat bentuk masam ni, yang paling tinggi, okey, titik yang paling tinggi ni kita panggil dia ni titik maksimum. Sebab dia tinggi kan? Maksimum lah, betul tak? Alright. Maksimum maksudnya paling tinggi. So, di dalam graf masam ni, titik yang paling tinggi lah. Tinggi dan dia di tengah-tengah adalah titik maksimum. So, di sini, bila kita baca koordinat ni, kita akan baca apa koordinat dia? Kita akan baca X1 dulu, betul? Kita akan baca X dulu baru kita baca Y. That's why dekat sini dia dapat X1, Y1. Katakan X1 ni 3, Y1 ni 4. So, apa koordinat dia? Titik maksimum ni. Apa koordinat dia? Okay, X1 cikgu gantikan dengan 3, Y1 cikgu gantikan dengan 4. Maka titik maksimum dia ialah, koordinat dia apa? 3, 4. Yes, 3, 4. Good. Siapa tu? Syazah. Syazah, terima kasih Syazah. Okay. Hampa jangan takut untuk menjawab. Cikgu tak boleh nak marah pun. Cik, tak marah lah. Okay. So, faham tak titik maksimum ni? Okay, titik yang paling tinggi. Let's say ada macam masam ni kan macam bentuk bukit. Bentuk bukit kan? Ni bulat sangat lah pula. Sekejap cikgu padam. Amboi dia. Silap. Okay. Dia kena bentuk dia tak boleh bulat macam tu sangat. Okay. So kalau kita, Allahumma salli ala. Kalau kita naik bukit, maka titik maksimum kita di tengah. Okay, yang tu boleh ingat lah. Kalau titik minimum agak-agak awak kat mana? Atas bukit ke bawah bukit? Bawah. Yes. Okay, untuk yang ini, yang bawah ni. Bagi lakaran graf fungsi kuadratik dengan keadaan A besar daripada kosong. A besar daripada kosong maksudnya dia mesti positif. Ialah nilai terendah. Maksudnya dia paling rendah di bawah bukit. Ini atas bukit, ni bawah bukit. So yang titik ini adalah kita panggil titik minimum. Okey tak? Okey. Faham lah dua tu? Titik minimum kat mana, titik maksimum kat mana? Diberi graf kuadratik, awak dapat bayang graf kuadratik tu kat mana, dia mesti di tengah sama ada atas bukit atau bawah bukit. Apa faham tak istilah atas bukit, bawah bukit ni? Okay, atas bukit maksudnya titik maksimum. Kalau bawah bukit titik minimum. Alright, good. So, kita tengok kat sini Okay. Untuk soalan B, apakah nilai A dia? 2. Meneroka titik maksimum dan minimum. Okey. Sekejap lagi kita guna benda ni untuk type. Okey, sekarang ni X kuasa 2 tolak 4X tambah 3 soalan B ni. Okay, soalan ni. Allahumma salli ala. Kenapa dia tak mau? Tak apalah. Okey, cantik dia situ. Okey. Tak color lah pula. Hijau. Okey. Soalan ni yang cikgu highlight warna kuning ni. Nilai A dia apa? 1. 1 kuasa 2. Okey. Awak kena ingat, lagi sekali cikgu ulang ni. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Kalau cikgu tanya nilai A, awak tak akan jawab yang ada pemboleh ubah ni. Awak akan jawab A dia berapa? Di depan X kuasa 2. Kalau cikgu tanya B, awak akan tanya di inilah. Okey.
So di sini S kuasa 2 ni ke nilai A? Bukan. Apa dia nilai A dia? Tadi ada seorang jawab ke dua orang jawab tadi? Satu. Okay. Soalan C? 4. Negatif 4. A sayang. A. Negatif Mana A? 2. Mana yes. Yang ini A. Negatif 2. Yang ini A. Yang ini B. Yang ini B. Ini C. So cikgu tanya A negatif 2. Jangan lupa kalau negatif kena sebut, kena tulis. Baik. Bentuk graf. Alright. Untuk B bentuk graf. Senyum ke masam? Senyum. Sebab apa senyum? Positif. Sebab positif. Allah. Sebab dia positif. Alright. Dia kena senyum. Allahumma salli ala. Okay. Dia mestilah senyum. Yang ni? Soalan C? Masam. Negatif. Nilai A kita adalah negatif. So yang ini soalan B. Okay, kita tengok balik soalan B. Titik dia maksimum ke minimum? Minimum. Sebab dia berada di bawah bukit. Dia adalah titik minimum. Manakala yang ini soalan C? Maksimum. Alright, titik maksimum sebab dia di atas bukit. Allahumma salli ala. Maksimum. Okay, nak tentukan koordinat nanti cikgu akan bagi tahulah. Okay. So di sini macam itulah tadi fungsi kuadratik. Okay, kena ingat fungsi kuadratik dia mesti ada fx sama dengan fx ni bergantung kepada nilai y. Okay, kejap cikgu nak buat sekejap. Cikgu nak lukis atas GeoGebra untuk awak tentukan dia punya koordinat. Okay. So x kuasa 2 tolak 4x tambah 3 negatif 2x kuasa 2 tolak 4x tambah 1. Okay. Kita masuk GeoGebra sekejap. So ini cikgu stop sharing. Okay, kita akan masuk GeoGebra. Mana GeoGebra cikgu? Okay. Okay, ni GeoGebra tadi. Selalunya awak boleh guna sendiri kat komputer awak ke. Tarik je www.geogebra.org ni. Awak akan boleh buat uji kaji sendiri persamaan-persamaan yang macam mana bentuk graf tu. Okay. Katakan tadi contoh B tadi dia bagi x kuasa 2. Okay, x kuasa 2. Kecil sangat dah pula. Okay. X kuasa 2 tolak 4x. Okay, tolak 4x tambah 3. Okay, Allahumma salli ala. Okay, x kuasa 2 tolak 4x tambah 3 ni, apakah koordinat titik minimum dia? Cikgu nak tahu koordinat. Dekat mana koordinat? Boleh seorang bagi tahu cikgu apa koordinat untuk graf fungsi x kuasa 2 tolak 4x tambah 3 ni? Okay. Kat mana kat sini? Dekat graf fungsi ni? Graf kuadratik ni, sorry. Awak tahu titik minimum dia kat mana? Tahu tak kat mana? Dekat? Atas Negatif kat mana? 1. Okay, kat sini kan? Kat sini. Cikgu tak boleh nak lupa. Okay, koordinat dia berapa? Baca X dulu baru baca Y. Cikgu bagi tips.
Baca X dulu baru baca Y. 2 negatif 1. 2. Betul. Ya, betul. 2 negatif 1. Maksudnya apa? Kita baca X dulu. Sini ada titik dia kat sini. So bila kita baca X, kemudian baru kita baca Y. Boleh tak? Boleh. Okay. Katakan kita tadi yang nombor 2 tu negatif 2 X kuasa 2. Okey, nampak? Cikgu bubuh negatif je. Graf tu jadi masam. Masam. Tolak 4X. Tolak. Tolak 4X. Tambah Memang 1. kita darah. Okey, tambah 1. Negatif 2X kuasa 2 tolak 4X tambah 1. Okey, cikgu nak awak bagi tahu cikgu koordinat untuk titik maksimum. Berapa? 0. 0. Apa koordinat dia? Dia perasan tak dia di tengah-tengah kok, dia di atas 0 tu. So bermaksud kalau kita baca, kita akan baca 0, di mana 0 ni istilah lain dia adalah asalan. Pernah dengar tak asalan? Pernah. Okey, 0 dipanggil asalan. Alright. So cikgu stop sharing yang ni. So kita pergi balik pada kita punya buku teks. Awak pun boleh buka buku teks tu muka surat, kalau tengok sini muka surat 8. Okay. So kat sini koordinat kita berapa tadi? Koordinat sini adalah 2 negatif 1. Negatif 1. Okay, kalau yang ni tadi koordinat kita 0. 0 ni kita panggil dia juga sebagai asalan. Asalan. Alright. Okey. Apakah paksi simetri suatu? Okey. Paksi simetri. Paksi simetri tu apa? Ingat tak? Paksi simetri ialah, kita tengok kat memori saya ni. Paksi simetri ialah garis lurus. Yang selaras dengan paksi Y. Iyalah tu. Garis lurus yang membahagikan. Okey, garis lurus yang membahagikan suatu bentuk geometri atau objek kepada dua bahagian yang sama saiz dan bentuk. Okey, contoh paksi simetri. Katakan bentuk ni. Allah, buruknya. Cikgu padam. Okey. Paksi simetri bermaksud kalau macam ada contoh bentuk segi empat ni, paksi simetri dia adalah garisan yang dia membahagikan bentuk tu, dia bahagi dua tapi mesti sama, maksudnya sama tu bucu ni dia mesti bertemu dengan bucu sebelah sini. Bucu sini bertemu bucu sebelah sini. Kalau kita lipat. Okay, tu dipanggil paksi simetri. So kalau tengok contoh graf yang diberi kat sini. Okay, titik maksimum kita, paksi simetri di tengah lah. So maksimum pun sama, paksi simetri mesti di tengah. Nak dapatkan paksi simetri, nak dapatkan paksi simetri, persamaan. Okay, persamaan paksi simetri untuk graf fungsi kuadratik, selalunya kita akan guna formula ni lah. Nak cari dia punya paksi simetri. Nilai B tu berapa, nilai A tu berapa, kita boleh dapat. Okay, so paksi simetri tu je lah. Dia membahagi dua bentuk ni. Yang penting kiri dan kanan ni kalau kita lipat lah. Kalau kita lipat bentuk ni, dia akan bucu bertemu bucu. Okay, awak nampak kan skrin cikgu ni? Nampak? Okay.
So, so dekat sini, okay. Paksi simetri, kalau kita tengok graf ni, paksi simetri dia, graf senyum ni. Senyum ni nilai A dia positif ke negatif? Positif. Oh, positif. So, kalau dia tanya paksi simetri, kita buh je garis di tengah. Tengah. Okay, so X kita bersamaan 1. Okay, kalau apa maksud X bersamaan dengan 1? Ini adalah garisan X kan? Okay, dia menyentuh pada titik 1. So, itulah paksi simetri dia. Kalau yang ni, apa agak-agak awak? Paksi simetri dia apa dia? Cuba buat. Satu. Yes, negatif 1. Okay, sebab apa? Kalau kita tengok, okay, ni garisan tengah-tengah ni. Adalah singit sikit pula. So dekat sini lah. Ni titik minimum. Paksi simetri dia berada pada koordinat dia negatif 1. Okay. Dia baca kat paksi X ni. Okay, yang ni pula. Satu. Okay, 1 kat sini. Yes. So, paksi simetri kita 1 di sini. Ini adalah titik apa? Apa nama titik ni? Maksimum. Titik maksimum. Aku makan oleh pilu Okey, banyak sangat ke? Sudah sikit. Okey. Paksi simetri bagi satu graf fungsi kuadratik selari dengan paksi Y. Okey, apa maksud paksi selari? Maksudnya dia mestilah selari dengan paksi Y. Maksudnya kita tahu yang ni adalah Y kan? Dia mesti selari. Maksudnya dia ke arah ni juga. Paksi simetri dia mesti arah ni. Yang ni pun sama. Dia selari dengan paksi Y. Yang ni pun sama. Dia selari dengan paksi Y. Fx ni merujuk pada Y. Fx ni adalah Y. Fx ni merujuk pada Y. Okay. Okay. So, setiap fungsi kuadratik mempunyai satu paksi simetri. Okey, dia mesti ada satu je lah. Mana boleh lebih-lebih kan? Dia ada satu je paksi simetri. Dan paksi simetri ni, dia mesti melalui titik maksimum atau titik minimum. Okey. Ni tak ada apa. Cikgu rasa setakat tu dulu penerangan cikgu. So cikgu akan bagi, awak akan salin nota. Dan cikgu akan bagi latihan manalah nak buat, awak akan cuba, boleh? Boleh. Okey. Cikgu nak awak nanti hantar kena snap soalan lah. Macam hari tu. Macam hari tu juga. Okey. Semua buka kamera boleh tak? Cikgu nak tangkap gambar Ustaz. Stop sharing. Tak pakai tudung lah. Pergi cari tudung.